Hai, hello, selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini ada satu konten saya yang mendapat perhatian penuh daripada seluruh rakyat Malaysia, yaitu apabila Malaysia diarah membayar 63 bilion kepada waris Sultan Sulu. Apabila saya melihat tajuk ini, saya sebagai orang rakyat Sabah, penduduk negeri Sabah, saya terkejut yang bukan alang-alang terkejut. Hampir saya punya jantung macam mau berhenti aja, tapi nasib baik saya tarik nafas, hidup balik. Ya, tapi berita ini memang mengejutkan kita. Di tengah-tengah Malaysia penuh dengan krisis keuangan, di tengah-tengah Malaysia hendak tumbuh semula, pulih semula daripada ancaman COVID-19 dan juga pembangunan yang terencat akibat COVID-19, dengan hutang Malaysia yang begitu besar menghampiri 1 trilion, dijangka berpuluh-puluh tahun baru selesai bayar. Tiba-tiba musibah baru menimpa Malaysia pula. Musibah yang lebih besar apabila Malaysia diarah oleh mahkamah untuk membayar RM 63 bilion kepada waris Sultan Sulu. Ini bukan satu nilai yang kecil, ini bukan duit yang kecil. Kalau 100 juta boleh terima fikir, kalau 200 juta boleh terima fikir, kalau 1 bilion masih kita boleh fikir. Ini 63 bilion Malaysia diarah bayar kepada waris Sultan Sulu. Jadi apa cerita sebenarnya? Kenapa kerajaan Malaysia diarah pula membayar RM 63 bilion ini? Apa cerita? Kenapa sampai begitu besar? Ceritanya adalah kerajaan Malaysia dilaporkan telah diarah membayar sekurang-kurangnya US dollar 14,92 bilion bersamaan RM 62,59 bilion kepada waris Sultan Sulu yang terakhir. Ini akibat pelanggaran perjanjian 1878 yang ditandatangani oleh Sultan Jamal Al-Alam, Baron de Verbeek dan Alfred Den, milik Syarikat British Utara Borneo. Malaysia dilaporkan telah berhenti membayar wang pemisahan tahunan RM5.300 kepada Sultan Sulu sejak 2013 berikutan pencerobohan bersenjata di Lahad Datu. Oh, rupa-rupanya selama ini betullah apa yang kita dengar, rupa-rupanya memang betul. Malaysia membayar wang pemisahan tahunan sebanyak RM 5.300 kepada waris Sultan Sulu. Tapi akibat serangan pencerobohan bersenjata oleh Sulu pada 2013 di Lahad Datu, kerajaan telah memberhentikan ataupun dalam laporan ini berhenti membayar uang pemisahan tersebut. Ini menyebabkan waris Sultan Sulu telah memfailkan tuntutan sebanyak RM 63 bilion tersebut. Dan cerita ini sebenarnya bukan dibicarakan di Malaysia. Yang menyedihkan adalah kes ini tidak dibicarakan di Mahkamah Malaysia. Keputusan ini pun bukan diambil atau diputuskan di Mahkamah Malaysia maupun di Filipina. Tetapi ianya diputuskan di sebuah mahkamah di Spanyol. Kenapa Spanyol? Nanti kita teruskan. Semalam laman web berita Spanyol La Information melaporkan bahwa penimbang tara Spanyol Gonzalo Stampa mengarahkan pembayaran itu semasa perbicaraan di Mahkamah Arbitrasi di Paris, Prancis. Macam mana mau sebut nih Spanyol La Information ini ya? Siapa yang pandai Spanyol boleh sebut kah tuh? Kalau yang pandai itu tolong sebutlah. Sebab dia punya ejaan ni information. Oke, kita teruskan. Menggelarnya sebagai arbitrasi terbesar di Spanyol. Artikel itu berkata, Stampa memutuskan bahwa perjanjian 1878 adalah satu perjanjian pajakan swasta antara bangsa komersil. Dengan tidak membayar uang pemisahan sejak 2013, dia berkata, Malaysia telah melanggar perjanjian itu. Wah, ini keputusan mahkamah di penimbang tara Spanyol. Keputusannya mengatakan bahawa Malaysia telah melanggar perjanjian
1878 pajakan tersebut. Dengan tidak membayar uang pajakan tersebut atau pemisahan sejak 2013 itu, dia berkata Malaysia telah melanggar perjanjian itu, melainkan dengan syarat. Kalau ini berlaku, maka Malaysia tidak perlu bayar 63 bilion ringgit tersebut. Yaitu, melainkan anugerah itu dibatalkan. Anugerah apa? Anugerah pajakan itu dibatalkan. Malaysia kini mempunyai 3 bulan untuk membayar atau berisiko membayar faedah. Wow! Malaysia hanya diberi masa 3 bulan sahaja membayar RM63 bilion atau berisiko membayar faedah. Maksudnya kalau Malaysia tidak bayar 63 bilion, terpaksa bayar faedah 63 bilion tersebut. Mampukah Malaysia membayar? Apa yang berlaku kepada Malaysia sekarang ini, kita makin sedih. Macam sudah jatuh ditimpa tangga. Jatuh lagi, tertimpa tangga lagi. Akhirnya, tangga rumah habis hilang. Teruskan waris Sultan Sulu pada mulanya mahu menuntut ES 32,2 bilion bersamaan RM 135,08 bilion. Kalau benar ini yang dituntut oleh mereka, ini yang berjaya dituntut, adoina, boleh bankrupt Sabah ini kalau ini. 135 bilion bosku, mau cari dari mana tuh? Ini bukan 20 sen, ini bukan 135 juta, 135 bilion. Tak tahulah datang dari mana duit tuh. Daripada Malaysia. Ini adalah untuk mendapatkan semula wang pemisahan yang belum dibayar bersama-sama dengan jumlah yang mereka percaya sepatutnya dibayar untuk hasil minyak dan gas yang ditemui di rantau ini. Oh, bijak juga dorang ambil kesempatan. Mereka diwakili oleh firma Guaman, Spanyol B. Cremades and Ociados bersama Paul Cohen. Susah sangat sebut. Aduh, apa macam. Tak payahlah baca yang lain tuh, susah mau sebut. Penimbang taras tanpa mematuhi mandatnya dengan teliti dan sah, memutuskan pertikaian kontrak antara pihak, kata portal yang memitik Bernardo Cremades Jr. Menyedihkan, Malaysia tidak diwakili semasa timbang tara tersebut. Waris berkenan telah memulakan kes di Spanyol kerana perjanjian 1878 ditandatangani di bumi Spanyol. Rupa-rupanya mengapa timbang tara ataupun perbicaraan ini dibuat di Spanyol, kerana perjanjian 1878 itu telah dibuat di Spanyol. Itulah sebabnya timbang tara ini ataupun perbicaraan ini diadakan di Spanyol. Kes itu pada asalnya dibicarakan di Madrid, sehingga Mahkamah Tinggi Madrid membatalkan pelantikan Stampa atas alasan bahwa Malaysia tidak dimaklumkan dengan betul mengenai kes berkenan dan dengan itu tidak dapat membela diri. Kes itu kemudiannya dipindahkan ke ibu negara Prancis. Menurut laman web Global Arbitration Review, Malaysia tidak hadir semasa perbicaraan timbang tara di Paris. Susulan pembatalan Stampa, Malaysia mencabar kesahihan untuk mendengar kes itu dibicarakan di Mahkamah Jenayah. Malaysia kini sedang menghubungi Kementerian Luar Negeri dan Jawatan Peguam Negara untuk mendapatkan ulasan mereka. Inilah dia ulasan yang paling panas hari ini, paling mendapat perhatian dalam channel saya adalah apabila Malaysia diarah membayar RM63 bilion kepada waris Sultan Sulu. Persoalan saya sebelum kita berpisah, apa akan jadi kalau RM63 bilion ini tidak mampu dibayar oleh Malaysia dalam masa 3 bulan? Selain daripada dikenakan faedah, apakah hal-hal lain yang mungkin akan berlaku? Adakah perjanjian atau pajakan itu akan dibatalkan dan Sabah akan diambil balik? Harap-harapnya tidak. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.